ramai yang mungkin Sophie menyatakan bahawa ini adalah istiadat pertabalan. Sebenarnya ada perbezaannya kerana apa yang anda saksikan hari ini bukanlah istiadat pertabalan. Ini istiadat mengangkat sumpah dan menandatangani surat perisytiharan jawatan. Ada dua eceran daripada istiadat yang besar. Manakala istiadat pertabalan ini akan ada nanti suatu istiadat yang dilangsungkan. Saya kira mudah-mudahan rezeki kita juga dia akan memberikan liputan ini bersama teman-teman lain khususnya, kerana ini untuk memberikan suatu garis pemisah di antara Yang di-Pertuan Agong yang ke-16 dan yang ke-17. Manakala untuk menobatkan Yang di-Pertuan Agong yang ke-17 itu ada satu istiadat pertabalan nanti yang akan berlangsung pada waktu yang akan mungkin ditetapkan oleh Majlis Raja-Raja Melayu. Kerana ramai yang menganggap bahawa ini adalah istiadat pertabalan, tetapi ini adalah merupakan suatu istiadat menandatangani dan menyebut lafaz sumpah. Dan anda akan mengikuti sorotan ini, dua istiadat ini disebutkan tadi. Untuk istiadat yang pertama, melafaz sumpah, dan selepas lafaz sumpah itu akan dipersembahkan kepada pengerusi Majlis Raja-Raja Melayu, iaitu Duli Yang Mulia Tuanku Sultan Mizan selaku pengerusi. Manakala untuk istiadat kedua, perisytiharan, menandatangani surat perisytiharan jawatan akan dibacakan pula oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di dalam istiadat yang sama di Balai Rung Sri. Akan kami berikan liputannya. Itu dia Nanda Paduka Baginda Tuan Agong memasuki Balai Rung Sri ketika ini. Kelihatan juga Ketua Hakim Negara turut mengiringi, sedang berarak masuk ke dalam Istana Negara untuk kita menantikan istiadat yang bakal berlangsung seketika nanti. Sementara keberangkatan tiba Tuanku Duli Yang Mulia Yang di-Pertuan Agong ke-17 kini berada di dalam bilik Seri Maharaja sebelum mula berangkat masuk ke dalam Balai Rung Sri untuk istiadat penuh. Yang Amat Mulia Tunku Tun Aminah Maimunah Iskandariah binti Sultan Ibrahim, dan seterusnya Yang Amat Mulia Tunku Idris Iskandar Ismail Abdul Rahman Ibni Sultan Ibrahim, Yang Amat Mulia Tunku Abdul Rahman Hasan Al-Jafri Ibni Sultan Ibrahim, yang merupakan ananda kepada Duli Yang Amat Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dan pada hari ini juga yang akan disaksikan bukan hanya mengangkat lafaz sumpah perjawatan Yang di-Pertuan Agong dan juga menandatangani surat perisytiharan jawatan Yang di-Pertuan Agong, kerana akan turut dilaksanakan adalah merupakan lafaz sumpah dan menandatangani perisytiharan timbalan Yang di-Pertuan Agong. Akan berlaku serentak, dan kesemuanya ini dengan penuh istiadat sebagai suatu isyarat kelangsungan sebuah sistem beraja di Malaysia. Kelihatan kaum kerabat khususnya daripada Istana Johor dan juga Istana Perak mula mengisi ke ruang Balai Rung Sri. Sebelum kita meneruskan acara istiadat penuh yang bakal berlangsung nanti, kami akan memberikan liputannya, visualnya terus dari Balai Rung Sri Istana Negara. Kelihatan Balai Rung Sri bersiap sedia untuk istiadat bakal diteruskan nanti. Suasana yang begitu megah dengan warna kuning, warna diraja, peterana dan pentas singgasana yang penuh megah, cuba direplikakan di RTM. Jadi teman-teman yang di RTM itu sempat merasa secebis Hani lah khususnya, kerana dia kata dia teringin untuk bertugas juga di Istana Negara, tapi nampaknya dia bertugas di sana. Sophie yang berada di sini betul-betul berada di Istana Negara, tapi tak apalah. Hani dan Syaril sudah merasa semalam bertugas di Istana Negara, tapi Hani nampaknya semangat masih mendapat kita aura. Mudah-mudahan panjang umur, ada penggiliran lagi nanti kita akan dapat penggiliran itu pula. Bukan hanya penggiliran tuanku, kita juga mengamalkan sistem penggiliran sebenarnya. Sebenarnya kita merasa begitu beruntung apabila dapat bertugas di dalam liputan seumpama ini, kerana kesempatan yang mungkin ditakdirkan ilahi, tetapi untuk berada di sini memberikan liputannya adalah suatu keistimewaan yang kita juga boleh bercerita. Kerana bukan semua boleh melihat secara dekat sebegini, bukan hanya dari paparan kaca yang disaksikan, tetapi berada bersama-sama, bersebelahan betul-betul di dalam Balai Rung Sri.
kalau kita kata ini momen istimewa untuk rakyat Malaysia, sebenarnya momen yang lebih istimewa untuk Sophie juga. Sebenarnya, betul. Menjadi kenangan yang cukup bermakna dalam sepanjang karier saya berada dalam bidang ini. Saya rasa ini merupakan antara kenangan yang cukup manis untuk berada di Istana Negara bagi memberi liputan secara langsung apakah antara situasi yang berlaku khususnya berkenaan dengan istiadat keberangkatan tiba dan juga keberangkatan balik Kebawah Duli Yang Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Apabila Sophie melihat suasana di dalam Balai Rung Sri seperti yang dipaparkan di visual pada waktu, apa perasaan yang terbit di hati Sophie kan? Keterujaan untuk menerima Kebawah Duli Yang Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang ke-17. Saya rasa ini adalah momen yang paling gembira untuk rakyat Malaysia dan juga kita para petugas yang berada di sini untuk menerima keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang ke-17. Di dalam Balai Rung Sri berhimpunnya pemimpin tertinggi negara, betul, kerabat, anggota kabinet, anggota Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Bukan selalu berhimpun seperti ini dan ini kerana istiadat yang bakal berlangsung ini mempunyai makna yang tersendiri kepada Malaysia sebagai sebuah negara. Di dalam Balai Rung Sri yang begitu megah dan indah, anda dapat menyaksikan hiasan-hiasan dan juga suasana, kalau dalam istilahnya mungkin dengan izin ambience, royalty ambience yang dapat dirasakan ya, citra royalty kerajaan di dalam sebuah Balai Rung Sri sedang dipancarkan ke kaca TV anda untuk disaksikan istiadat mengangkat Yang di-Pertuan Agong yang ke-17. Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibn Almarhum Sultan Iskandar, Sultan Johor Darul Ta'zim, mempunyai watak yang begitu tegas kerana sebelum baginda tuanku diangkat melalui istiadat pada hari ini sebagai Yang di-Pertuan Agong yang ke-17, baginda sudah pun awal lagi memberikan pancaran isyarat tentang hala tuju bagaimana kepimpinan baginda akan mencorakkan pembangunan negara untuk episod mudah-mudahan 5 tahun yang akan datang, insya-Allah. Jadi kita berharap agar dengan proses penggiliran ini Malaysia akan terus bertambah berdaya maju untuk mencecah takah menjadi sebuah negara yang benar-benar maju. Kita tahu hambatan yang telah pun dihadapi oleh Malaysia sebelum ini dan disebabkan oleh peralihan tampuk kuasa Perdana Menteri yang bersilih ganti itu telah menggencatkan kelancaran tata kelola dan tadbir urus Malaysia, dan baginda sebelum hari ini sudah pun memberikan isyarat tentang jangan diganggu, jangan berlakunya pertukaran yang kerap kerana kesemua itu boleh menggencatkan tata kelola dan tadbir urus negara Malaysia dan tentu saja menjejaskan perkhidmatan yang boleh diberikan oleh pimpinan eksekutif negara bagi manfaat rakyat seluruhnya. Jadi dengan ketegasan itu kita berharap akan ada sedikit kestabilan di pentas politik tanah air agar kita dapat memberikan tumpuan benar-benar untuk melaksanakan perkhidmatan yang membawa manfaat kepada rakyat seluruhnya. Kelihatan kaum kerabat anggota diraja mula memasuki Balai Rung Sri kerana di situlah tumpuan akan diberikan untuk istiadat yang bakal berlangsung pada bila-bila masa saja daripada sekarang. Jika tadi kita menyaksikan ketibaan dengan kenderaan diraja, kini dari balai menunggu kaum kerabat yang menanti ketibaan Kebawah Duli tuanku kini mula memasuki ke ruang Balai Rung Sri untuk meneruskan acara istiadat penuh. Istiadat mengangkat sumpah dan menandatangani surat perisytiharan jawatan Yang di-Pertuan Agong yang ke-17. Ini yang disaksikan kostum ataupun memperagakan pakaian istiadat yang disebutkan oleh Sophie tadi. Ini bukan pakaian basahan yang kita saksikan saban hari ya. Betul. Untuk kita lihat semua darjah dan pangkat yang diperagakan di dada. Itu semua merupakan simbol penganugerah dan kurnia daripada berkat pemerintahan tuanku. Kedua-dua timbalan Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri bersama-sama bergandingan memasuki ke Balai Rung Sri.
saya kira mendahului sebelum Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga akan masuk seketika nanti. Dari awal kita menantikan istiadat ini dan kami bawakan kepada anda langsung dari Istana Negara. Ini langsung. Kerana saya sebutkan langsung ni kerana tadi ada beberapa ketibaan yang kita telah bingkiskan untuk manfaat halwa mata. Ini bukan halwa telinga ni, halwa mata kepada penonton untuk menyaksikan apa yang berlaku dan sedang berlangsung di dalam istiadat pada hari ini di Istana Negara. Kan selepas Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri berdua masuk, kita semakin menghampiri kepada istiadat penuh dengan pastinya mendahului adalah masuknya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke Balai Rung Seri. Begitu megah suasana di dalam Balai Rung Seri ini. Saya kira apabila rakyat awam berdepan dengan Duli Yang Maha Mulia Tuanku, rasa kekerdilan diri. Bayangkan pula apabila keseluruhan Duli Yang Maha Mulia Tuanku berada di dalam suatu dewan yang sama. Saya boleh membayangkan aura yang terbit daripada istiadat sebegini dengan suasana yang begitu apa ingin disifatkan, hening saya kira. Hening dan kuning. Betul. Dia menimbulkan emosi yang berbeza kepada seluruh rakyat Malaysia. Sangat bergantung kepada apa yang disaksikan oleh rakyat. Mungkin juga berkadar terus emosi itu dengan saiz paparan skrin mereka. Tapi kami boleh melihatnya dengan begitu dekat sekali istiadat yang penuh kemegahan ini. Kelihatan pegawai-pegawai istana sudah mula berada di tempat masing-masing sebelum istiadat, dan anda menyaksikan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memasuki ke Balai Rung Seri. Kita semakin menghampiri kepada istiadat keberangkatan masuk Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, hadirin dipersilakan berdiri. Menyambut ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke Balai Rung Seri, seisi anggota Dewan ataupun Balai Rung Seri bangun memberikan hormat. Inilah keseimbangan ya, kerana Perdana Menteri adalah merupakan ketua eksekutif negara dan kita berada dalam sebuah istiadat diraja. Jadi selalu saja kita mendengar tentang peranan Perdana Menteri sebagai penasihat kepada raja. Tanpa kita menafikan bahawa tuanku juga sebagai pemerintah tertinggi juga punya dikri, punya muatan dirajanya untuk juga menasihati eksekutif tentang tata kelola. Jadi keseimbangan inilah yang telah membantu Malaysia untuk terus maju, stabil, bagi mencapai daripada kedudukan sebelum merdeka hingga kekini. Dan nikmatnya dapat dirasakan oleh rakyat Malaysia seluruhnya. Teruja menantikan keberkatan masuk pemimpin-pemimpin tertinggi negara, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan timbalan-timbalan Perdana Menteri, juga anggota kabinet yang kelihatannya sedang memperkatakan tentang sesuatu. Semua teruja kerana kita menerima Yang di-Pertuan Agong yang ke-17. Jadi apabila penerusan sebuah legasi yang sudah berusia puluhan tahun, ia merupakan rentetan daripada sebuah tradisi yang lebih tua daripada itu, ratusan tahun lamanya, dan masih diteruskan hingga ke hari ini. Di setengah negara yang mengamalkan monarki terdapat juga kelunturan saya kira. Tetapi berbanding negara demikian, Malaysia kelihatannya begitu megah
dengan meneruskan sebuah legasi dan tradisi yang tinggi dan besar ini. Anda menyaksikan ke bawah duli-duli Raja Melayu Sri Maharaja menantikan untuk penerusan istiadat yang akan berlangsung di dalam Balai Rung Sri. Mendahului perarakan keberangkatan masuk duli-duli mulia tuanku adalah pengerusi Majlis Raja-Raja Melayu, iaitu Duli Yang Mulia Sultan Mizan Zainal Abidin selaku pengerusi, beriringan bersama Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Sultan Iskandar Yang di-Pertuan Agong yang ke-17. Diiringi Duli Yang Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muris Ibni Almarhum Tuanku Munawir. Dua tuanku yang disebutkan oleh Sophie itu tadi akan menjadi saksi kepada istiadat mengangkat sumpah dan juga istiadat menandatangani perisytiharan surat jawatan. Ini atas perkenan yang dipersetujui oleh Majlis Raja kerana ia tidak dinyatakan secara penggiliran untuk siapa yang bakal menjadi saksi. Tapi Majlis Raja-Raja mempunyai prerogatifnya untuk menentukan siapakah timbalan yang di-Pertuan Agong dan siapa pula yang akan menandatangani sebagai saksi kepada istiadat yang bakal berlangsung. Kerana itu kita melihat tadi bersama-sama tuanku yang di-Pertuan Agong adalah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dan juga Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Kedua-duanya akan bertindak sebagai saksi di dalam istiadat pada hari ini. Tersenyum megah nampaknya Yang di-Pertuan Agong memasuki ke Balai Rung Sri. Kuning kemilau penuh keemasan Balai Rung Sri. Duli-duli Yang Maha Mulia tuanku mengisi ruang di Peterana untuk meneruskan istiadat. Dan seperti yang telah pun kami war-warkan tadi, istiadat pada hari ini juga diadakan bersempena dengan mesyuarat Majlis Raja-Raja Melayu untuk kali yang ke-264. Hadirin dimohon duduk. Penyimpan Maha Besar Raja-Raja Melayu Tan Sri Said Daniel Said Ahmad menghadap untuk memulakan istiadat. Menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Mizan Zainal Abidin Ibn Almarhum Sultan Mahmud Al-Muqtafi Billah, Tuanku Raja yang memkoreksikan mesyuarat ke-264 Majlis Raja-Raja. Patih ampun kurnia tuanku untuk memulakan mesyuarat majlis khas yang diadakan pada pagi ini untuk lafaz sumpah memegang jawatan oleh ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar Sultan Johor dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Nazrin Muizzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah. Dimulakan tuanku. Patik mohon menyembahkan bahawa jadual kelima perkara 38 Perlembagaan Persekutuan mensyaratkan bahawa Majlis Raja-Raja
hendaklah melantik seorang yang bergelar penyimpan maha besar raja-raja untuk melakukan tugas sebagai setiausaha Majlis Raja-Raja bagi selama mana yang dikehendaki oleh Majlis Raja-Raja. Penyimpan maha besar raja-raja adalah dikehendaki untuk mengaturkan mesyuarat-mesyuarat majlis secara berkala dari masa ke masa sepanjang tahun dengan memberikan cadangan untuk diperkenankan oleh Majlis Raja-Raja. Namun demikian, perkara di bawah Seksyen 6 jadual kelima juga mensyaratkan bahawa penyimpan maha raja-raja hendaklah mengelolakan majlis khas mesyuarat majlis raja-raja dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong atau sebagaimana dikehendaki oleh sekurang-kurangnya 3 orang raja, atau tanpa menurut peraturan demikian mengadakan majlis raja-raja jika berlaku kekosongan dalam jawatan Yang di-Pertuan Agong atau timbalan Yang di-Pertuan Agong. Oleh demikian, Patik telah mengelolakan mesyuarat 263 Majlis Raja-Raja yang diadakan pada 27 hari bulan Oktober yang lalu bagi memilih seorang raja untuk memegang jawatan Yang di-Pertuan Agong dan seorang lagi baginda untuk memegang jawatan timbalan Yang di-Pertuan Agong. Perkara 37.1 dan 37.2 Perlembagaan Persekutuan menetapkan syarat bahawa raja yang dipilih untuk memegang jawatan Yang di-Pertuan Agong dan timbalan Yang di-Pertuan Agong hendaklah menjalankan tugas selepas melafazkan sumpah memegang jawatan di hadapan Majlis Raja-Raja dengan diakusaksikan oleh 2 orang raja yang dinamakan oleh Majlis Raja-Raja. Raja-raja yang diperkenankan untuk menjadi saksi-saksi pada majlis pada pagi ini adalah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Ibn Al-Marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Sultan Selangor, dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Mukhris Ibn Al-Marhum Tuanku Munawir sebagai saksi-saksi tuanku, dengan kehadiran Yang Amat Arif Ketua Hakim Negara. Ketua Hakim Negara ada dalam Balai Rung Seri dan Patik Pohon Tun Tengku Maimun untuk berdiri supaya dapat diiktirafi. Ampun tuanku, dengan perkenan tuanku, Patik mohon untuk membawa masuk warkah-warkah sumpah jawatan tuanku. Okay, I move. Bismillahirrahmanirrahim. Kami, Sultan Ibrahim Ibn Almarhum Sultan Iskandar, Yang di-Pertuan Agong bagi Malaysia, bersumpah dengan melafazkan Wallahi, Wabillahi, Watallahi. Maka dengan lafaz ini, berikrarlah kami dengan sesungguh dan dengan sebenarnya mengaku akan taat setia pada menjalankan dengan adilnya pemerintahan bagi Malaysia dengan mengikut sebagaimana undang-undang dan perlembagaan yang telah disah dan dimasyhurkan dan yang akan disah dan dimasyhurkan di masa hadapan ini. Dan bagi kami berikrar mengaku dengan sesungguhnya dan dengan sebenarnya
memeliharakan pada setiap masa agama Islam dan berdiri tetap di atas pemerintahan yang adil dan aman di dalam negeri. Terima kasih, Tunku. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kami, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah, Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah, yang telah dilantik menjadi timbalan Yang di-Pertuan Agong bagi Malaysia, bersumpah dengan melafazkan wallahi wabillahi watallahi, dan dengan lafaz ini berikrarlah kami dengan sesungguh dan dengan sebenarnya mengaku akan taat setia pada menjalankan tanggungan kami yang telah ditetapkan dan yang akan ditetapkan pada suatu masa ke suatu masa yang kehadapan ini oleh undang-undang dan perlembagaan negeri Malaysia. Sultan Nazrin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah melafazkan sumpah jawatan sebagai timbalan Yang di-Pertuan Agong dan seterusnya berkenan menandatanganinya. Seperti mana sebelumnya, seusai melafazkan sumpah, maka surat pengakuan sumpah itu ditandatangani oleh dua wakil daripada baginda tuanku, iaitu Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Terima kasih, Tunku.
Ampun Tuanku, Patik mohon menjelaskan bahawa mesyuarat ke-264 ini adalah dikira ataupun dihitung dari bulan Februari tahun 1948 ketika mana Majlis Raja-Raja baru diwujudkan setelah pemerintahan Malayan Union ditamatkan pada hari ini 31 Januari dan digantikan oleh Federation of Malaya Agreement, Tuanku. Dan kebetulannya Majlis Raja-Raja yang pertama itu telah dipengerusikan oleh Raja yang paling kanan ketika itu, Major General Sir Ibrahim Sultan Johor, moyangnya kepada Yang di-Pertuan Agong, Tuanku. Dan dengan penubuhan Majlis Raja-Raja berartilah bahawa ada satu eka persada ataupun sole platform yang menetapkan bahawa institusi raja-raja berdampingan dengan institusi rakyat. Sebab setiap majlis raja-raja kecuali majlis khas hendaklah digandingkan raja-raja dengan ketua kerajaan, iaitu sama ada ketua menteri, menteri besar ataupun premier, mengikut apa pergelaran yang perlu. Bagi sembah maklum kepada Tuanku, pada hari ini Yang Amat Berhormat Premier, Ketua Menteri dan Menteri-Menteri Besar selaku penasihat kepada Majlis Raja-Raja hadir dan berada di kelekan kanan Patik, Tuanku. Sekian seperti sembah maklum. Dan bagi mengakhiri mesyuarat majlis ini, Patik pohon kurnia Tuanku untuk membenarkan Patik beredar dari majlis, Tuanku. Okay. Baru je seketika tadi usainya istiadat mengangkat sumpah jawatan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Timbalan Yang di-Pertuan Agong yang ke-17. Manakala lafaz sumpah itu selain dilafazkan, ia juga telah pun ditandatangani sebagai saksi oleh Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dan juga Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Selangor. Dan majlis akan diteruskan. Datuk Paduka Maharaja Lela mohon menghadap untuk istiadat pengisytiharan jawatan. Ampun Tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah Patik, pohon diampun. Patik pohon limpah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku untuk Patik memulakan istiadat menandatangani surat-surat perisytiharan memegang jawatan oleh ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 dan Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Ampun Tuanku, titah dijunjung. Bismillahirrahmanirrahim. Menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Maka inilah diisytiharkan bahawa istiadat menandatangani surat-surat perisytiharan memegang jawatan oleh ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 dan Timbalan Yang di-Pertuan Agong dizahirkan sekarang. Ampun Tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah Patik, mohon diampun. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan mengadap dan menyembahkan surat-surat perisytiharan memegang jawatan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 dan Timbalan Yang di-Pertuan Agong untuk ditandatangani oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17. Ampun Tuanku.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nusalli ala rasulil karim. Mohon perkenan tuanku untuk patik membaca peristiharan oleh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Bahawasanya adalah diperuntukkan oleh perkara 32 Perlembagaan Persekutuan bahawa hendaklah ada seorang ketua utama negara bagi persekutuan yang digelar Yang di-Pertuan Agong yang dipilih oleh Majlis Raja-Raja. Dan bahawasanya menurut peruntukan jadual ketiga kepada Perlembagaan Persekutuan, Majlis Raja-Raja telah mengisytiharkan saya dipilih memegang jawatan Yang di-Pertuan Agong. Maka oleh yang demikian, saya, Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, dengan ini mengisytiharkan bahawa saya pada hari ini telah memegang jawatan Yang di-Pertuan Agong dan telah mengangkat sumpah yang dikehendaki oleh perkara 32 Perlembagaan Persekutuan mengikut cara yang ditetapkan oleh perkara itu. Diperbuat di istana saya, Istana Negara, di ibu negara saya di Kuala Lumpur pada 31 hari bulan Januari dalam tahun 2024. Mohon perkenan tuanku untuk patik membaca peristiharan oleh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Bahawasanya adalah diperuntukkan oleh perkara 33 Perlembagaan Persekutuan bahawa hendaklah ada seorang timbalan ketua utama negara bagi persekutuan yang digelar Timbalan Yang di-Pertuan Agong yang dipilih oleh Majlis Raja-Raja. Dan bahawasanya menurut peruntukan jadual ketiga kepada Perlembagaan Persekutuan, Majlis Raja-Raja telah mengisytiharkan Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Nazrin Muizzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Mahfurullah dipilih memegang jawatan Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Maka oleh yang demikian, saya, Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, dengan ini mengisytiharkan bahawa Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Nazrin Muizzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Mahfurullah pada hari ini telah memegang jawatan Timbalan Yang di-Pertuan Agong dan telah mengangkat sumpah yang dikehendaki oleh perkara 37 Perlembagaan Persekutuan mengikut cara yang ditetapkan oleh perkara itu. Diperbuat di istana saya, Istana Negara, di ibu negara saya di Kuala Lumpur pada 31 hari bulan Januari dalam tahun 2024. Ampun tuanku. Ampun tuanku, Yang berbahagia Datuk Haji Munir bin Haji Mat Saleh, Pegawai Agama Istana Negara, akan menghadap untuk memimpin bacaan doa. Ampun tuanku.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa Rabbil Arshil Azim, Al-Malikil Qudusis Salamil Mu'min, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin wa Imamil Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya zal jalali wal ikram. Segala pujian hanya untuk Allah yang maha mulia lagi maha berkuasa, yang memiliki kekuasaan mengatasi segala kekuasaan. Kami menadah tangan memohon perkenan, semoga kami semua sentiasa dapat aman, bahagia dan mendapat keridhaan-Mu ya Tuhan. Allahumma ya Hanan ya Mannan, ya Allah, selamatkanlah kami dan negara kami dari segala wabak dan malapetaka. Hindarkanlah kami dari segala keburukan dan mara bahaya. Semoga kami dapat merasai nikmat hidup bahagia, aman dan sentosa. Eratkanlah perpaduan di antara kami untuk menjalani hidup penuh mesra, bersefahaman dan bekerjasama untuk menjamin kejayaan bersama. Allahumma ya Aziz ya Qahhar wa ya Malikal Mulk. Ya Allah, sempena istiadat mengangkat sumpah jawatan hamba-Mu ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibnu Almarhum Sultan Iskandar sebagai Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 dan timbalan Yang di-Pertuan Agong Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Sultan Nazrin Muazzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurullah. Kami memohon ya Allah, berkatilah istiadat pelantikan ini dan jayakanlah hasrat dan cita-cita baginda untuk memimpin negara dan seluruh rakyatnya ke arah kesejahteraan dan kebahagiaan. Gunakanlah ya Allah taufik dan hidayah-Mu ke atas baginda berdua untuk melaksanakan tugas dan kewajipan yang diamanahkan dengan sempurna dan maju jaya. Allahumma ya Hafizu ya Alim, perihalakanlah serta lindungilah dengan sepenuh ra'ayah dan sebaik-baik pemeliharaan ke atas hamba-Mu duli-duli yang maha mulia raja-raja, tuan-tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri. Lanjutkanlah ya Allah usia semua baginda dan tuan-tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri dalam sihat wal afiah, aman bahagia sepanjang hayat. Begitu juga kami pohonkan ya Allah keselamatan dan kesejahteraan ke atas sekalian pembesar negara, para pemimpin dan rakyat jelata seluruhnya, agar bertambah iman dan taat, sihat wal afiah, semoga berkat dunia dan akhirat. Allahumma ya man lahul asma'ul husna, kekalkanlah negara kami Malaysia dalam keadaan aman dan tenteram. Hindarkanlah dari kami wabak perpecahan dan permusuhan yang boleh membawa kepada kehancuran. Tanamkanlah perasaan persaudaraan dan kasih sayang di antara rakyat berbilang keturunan. Kekalkanlah keadilan, kemakmuran serta keselamatan yang berpanjangan untuk kami sekalian. Bifadlika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma bika nasta'in wa alayka natawakkal. Irhamna jami'an ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah patik, pohon diampun. Patik pohon limpah perkenan, ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda tuanku, untuk patik menyembah maklum bahawa dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala serta riayahnya dan dengan berkat daulat tuanku jua, maka istiadat menandatangani surat-surat perisytiharan memegang jawatan oleh ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ke-17 dan timbalan yang di-Pertuan Agong telah pun selamat disempurnakan. Ampun tuanku, junjung kasih tuanku. Tamalah istiadat mengangkat sumpah jawatan Hadirin dan yang dihormati istiadat sekalian, menandatangani hadirin sumpah adalah dimohon jawatan. untuk berdiri. Duli-duli Maha Mulia Tuanku Raja-Raja dan Tuan Yang Terutama meninggalkan peterana di Lembah Lairung Seri seusai istiadat untuk sesi bergambar. Baru saja usai istiadat melafaz sumpah jawatan dan istiadat menandatangani surat perisytiharan yang di-Pertuan Agong yang ke-17 dan juga timbalan yang di-Pertuan Agong. Kini duli-duli Raja Melayu sedang berangkat keluar meninggalkan Balai Rung Seri untuk acara yang menyusul, dan satu lagi istiadat yang penuh bersejarah telah termaktub dengan terangkatnya Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong untuk kali yang ke-17. Sekali lagi, Balai Rung Seri menjadi saksi kepada istiadat yang penuh bermakna kepada seisi rakyat Malaysia pada hari ini. Apa yang menariknya di dalam persembahan awal oleh penyimpan moho raja tadi mengingatkan kita tentang apa yang disebut sebagai Eka Persada, kerana jarang-jarang sekali suatu acara di mana kesemua pemimpin Raja-Raja Melayu, Tuan Yang Terutama dan pemimpin eksekutif Perdana Menteri, Ketua Menteri dan juga Premier berada di dalam suatu majlis yang sama. Itu yang disebut sebagai Eka Persada itu tadi. Dan kita baru saja menyaksikan salah satu majlis istiadat yang merangkumi dan menyepakati Eka Persada itu sebagai satu usaha keakraban di antara institusi raja dan rakyat. Dan inilah yang sedang kita saksikan. Kerana selalunya perhimpunan majlis raja-raja tidak disertai oleh Menteri Besar, Ketua Menteri atau Premier. Tapi hari ini kesemuanya berada di dalam satu dewan yang dipanggil Balai Rung Seri. Ini merupakan satu usaha untuk menjembatani di antara daulatnya Raja-Raja Melayu dengan rakyat seluruhnya. Dan anda telah pun menyaksikan istiadat ini. Dan juga tadi disebutkan tentang tarikh yang penting. Sekitar 77 tahun yang lalu, pada tarikh yang sama, nenda moyang tuanku Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda ke-17 ini merupakan Agong yang pertama telah pun dipilih, dan kini cucundanya juga dinobatkan sebagai yang di-Pertuan Agong yang ke-17. Ia suatu perencanaan, sudah tentunya takdir ilahi, tetapi takdir yang membawa makna yang besar tentang kesinambungan dan kelangsungan sebuah kedaulatan sistem beraja. Episod yang sangat luar biasa, Sophie. Ya.